Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey kelas, pada hari ini untuk mata pelajaran pendidikan sains sosial dan alam sekitar, kita akan bersama-sama mempelajari tajuk yang baru iaitu keperluan asas tumbuhan. Objektif pembelajaran pada tajuk ini kita harapkan di akhir pembelajaran selepas kita habis bab ini, murid berupaya menulis dan menyatakan 3 keperluan asas tumbuhan. Selain itu, cikgu tidak harap murid juga boleh menyatakan proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dengan betul. Jom kita tengok apakah dia 3 keperluan asas tumbuhan. Okey, di sini kamu dapat lihat terdapat sebatang pokok. Pokok ini merupakan salah satu jenis tumbuh-tumbuhan. Okey, jom kita tengok apakah keperluan asas yang pertama untuk tumbuh-tumbuhan. Apakah itu? Air. Ya. Pokok atau tumbuh-tumbuhan memerlukan air untuk mengekalkan suhu badan dia. Okey, seperti mana manusia dan haiwan, air memang antara keperluan yang sangat-sangat wajib untuk kehidupan. Okey, jika manusia dan haiwan, kita tahu macam mana cara dia minum. Bagaimana pula dengan pokok? Okey, sebab itulah kita perlulah siram pokok tersebut. Bila kita siram, air itu akan memasuki ke dalam akar pokok. Pokok minum seolah-olah melalui akarnya. Okey? Pokok tak ada mulut macam manusia, jadi tak sama caranya. Sebab itulah kita kena rajin siram pokok. Siram dekat bahagian akar pokok. Okey, keperluan asas yang kedua ialah udara. Okey, udara ni kita tak nampak Semua benda hidup perlukan udara untuk terus hidup. Seperti mana manusia dan haiwan perlukan udara untuk menghirup oksigen. Begitu juga dengan pokok. Okey, yang terakhir, apa dia keperluan asasnya? Ya, cahaya matahari. Pokok perlukan cahaya matahari untuk terus hidup. Ketiga-tiga keperluan asas untuk tumbuhan ini penting untuk pelaksanaan proses fotosintesis. Okey, kamu dah pernah belajar ya pada tahun 4 proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Okey, cikgu cuma terangkan secara basic saja. Proses fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, proses fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Jadi, ketiga-tiga keperluan asas ini penting untuk pokok membuat proses fotosintesis. Jelas? Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, kepentingan keperluan asas tumbuhan. Okey, yang pertama, air. Apa dia kepentingannya? Jom kita tengok. Okey, air penting untuk mengawal suhu pokok. Okey, kalau tak ada air, apa yang terjadi pada pokok ini? Kalau tak ada atau kekurangan air. Kurang air boleh menyebabkan pokok menjadi kering. Lama-lama apabila dia dah kering, apa yang jadi pada pokok tu? Pokok boleh mati. Okey, yang kedua. Keperluan asas yang kedua untuk tumbuhan iaitu udara. Udara penting untuk pokok mendapatkan oksigen. Okey? Okey, kalau tak ada udara, apa yang jadi pada pokok? Okey, bila kurang udara, boleh menyebabkan daun pada pokok menjadi layu dan kuning.
Kadang-kadang kita nampak ada pokok tu dia macam hidup segan mati tak mau Kamu akan nampak. Dia nak kata segar, dia tak segar. Daun-daun dia kuning. Itu dia pun dah layu tapi dia tak mati, dia masih hidup lagi. Itu kenapa tu? Maknanya pokok tu, tumbuhan tu kekurangan udara. Okey, keperluan asas yang ketiga. Cahaya matahari. Okey, cahaya matahari penting untuk pokok membuat makanan sendiri, fotosintesis. Macam cikgu cakap tadi, ketiga-tiga ni penting. Gabungan daripada air, udara dan cahaya matahari boleh membantu pokok membuat proses fotosintesis, iaitu proses membuat makanannya sendiri. Okey, jika tak ada cahaya matahari, apa yang berlaku? Kurang cahaya boleh menyebabkan tumbuhan menjadi kurus dan panjang serta kuning dan gugur. Okey? Kurang cahaya boleh menyebabkan tumbuhan menjadi kurus dan panjang serta kuning dan gugur. Okey. Jadi ketiga-tiga ni penting untuk tumbuhan untuk hidup dengan segar, sihat, gemuk. Okey? Kalau tumbuhan yang berbuah, bila ada ketiga-tiga ni dengan cukup, bolehlah melahirkan buah-buah yang apa? Yang banyak. Okey? Okey, seterusnya. Okey, untuk hari ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu cara pembesaran pokok terung. Okey, kalau untuk haiwan dan manusia kita ada belajar kitaran hidup, proses hidup. Proses hidup contoh daripada manusia, daripada mana sampai akhirnya tua. Begitu juga dengan haiwan, daripada anak haiwan dan seterusnya. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan belajar cara pembesaran pokok terung. Okay, kita tengok yang pertama, dia dimulakan dengan apa dia? Biji benih. Apa-apa pokok pun memang kita tanam bermula dengan biji benih. Seterusnya apa yang berlaku? Biji benih mula bercambah. Nampak biji benih tu dah bercambah, dia keluar sikit. Dia keluar sikit macam anak pokok lah, senang kata. Dia keluar sikit, dia kecil je. Lepas biji benih tu dah bercambah, apa yang berlaku? Seterusnya, okey. Daripada biji benih tadi yang bercambah yang sedikit tu, dia dah menjadi anak pokok yang agak besar. Okey? Daripada biji benih kita tanam, dia jadi anak pokok. Selepas daripada biji benih dia bercambah menjadi anak pokok yang kecil dan kemudian seterusnya menjadi anak pokok yang besar dan seterusnya apa berlaku? Dia semakin besar dan pokok itu akan mula mengeluarkan bunga. Okey, kalau macam pokok terung, dia keluarkanlah bunga terung. Kalau macam pokok durian, dia keluar bunga durian. Apa lagi? Sebelum dia terus keluar menjadi buah, dia akan berbunga dahulu. Okey, berputik, berbunga. Okey, selepas dia dah berbunga, pokok tu dah berbunga, barulah akan berbuah. Nampak dia dah berbuah. Dia dah berbuah. Selepas dia dah berbuah, apa berlaku? Dia patah balik kepada biji benih. Itulah dia cara pembesaran pokok terung. Dia macam kitaran hidup haiwan juga. Dia berputar, berpusing macam tu. Okey? Jelas? Okey. Jadi kamu ingat je daripada biji benih, kalau dekat rumah, boleh tengok mak-mak kamu tanam pokok. Daripada biji benih, dia akan menjadi, biji benih tu dia bercambah, dia jadi macam anak pokok daripada kecil. Daripada benih tu dia pecah menjadi anak pokok yang kecil dan seterusnya menjadi anak pokok yang besar. Dan akhirnya dia berbunga dan jika pokok itu pokok yang berbuah, seterusnya dia akan berbuah. Okey? Jelas? Okey, nanti kalau ada rezeki kita naik sekolah, kita akan cuba tanam pokok yang mudah bersama-sama. Okey, supaya kamu lagi senang untuk lihat. Okey. Okey, cara menghargai dan memelihara tumbuhan untuk menjaga alam sekitar. Tumbuhan ni penting untuk membantu kita menjaga alam sekitar.
Sebab tu kalau kita tengok tempat-tempat yang ada pokok-pokok yang menghijau, kita rasa apa? Kita rasa tenang, mata kita akan rasa redup saja. Okey. Yang pertama kita tengok caranya. Apa dia? Membuang atau mencabut tumbuhan yang telah mati untuk menanam tumbuhan lain. Okey, kalau kamu tengok, contohlah kalau ada kebun-kebun kecil sikit kat rumah kamu. Mak-mak kamu tanam pokok. Kalau ada pokok-pokok yang dah layu, yang dah mati tu, kamu cabutlah. Kamu tanam guna benih yang baru. InsyaAllah mana tahu dia akan hidup dengan subur pula selepas itu. Okey, yang kedua, kita boleh menanam berbagai jenis tumbuhan. Pokok ada banyak. Kita boleh tanam pokok cili, pokok apa lagi? Pokok terung macam tadi. Pokok sayur. Kita boleh tanam. Sekurang-kurangnya kita dapat membantu menjimatkan kewangan kita. Ada pokok sendiri senang kita nak guna. Bila-bila masa saja kita boleh guna. Okey. Selain itu, kita perlu pastikan keperluan asas tumbuhan yang ditanam mencukupi. Bila dah tanam pokok, janganlah pula kamu pergi simpan kat tempat yang gelap. Kamu bagilah dia tempat yang sesuai, yang ada cahaya matahari, yang ada udara. Dan janganlah pula kamu tak siram dia. Setiap hari perlulah kamu siram pokok tu. Biar dia dapat minum air. Jadi nanti akar dia semakin membiak. Dia akan boleh hidup dengan subur. Okey? Selain daripada itu, kita boleh melaksanakan kempen kesedaran seperti kempen hijaukan bumi. Kalau dekat taman-taman, bolehlah ketua taman kamu adakan kempen hijaukan bumi. Semua rumah wajib tanam satu pokok. Contohnya lah, tak kiralah pokok apa. Okey, seterusnya mematuhi arahan agar tidak memijak kawasan tertentu supaya tumbuhan dapat membesar dengan baiknya. Kalau macam dekat sekolah, dekat PPKI kita ada kebun khas, ada pagar lagi dalam tu. Kamu mesti selalu nampak kan, sebab bila kamu lalu, kamu memang akan nampak. Sebab itulah kita buat pagar. Kita tak nak kamu ataupun haiwan-haiwan pijak tanaman tersebut. Bila dia dah pijak tu, yang nanti mati pokok tu, tak boleh hidup. Okey, dan yang terakhir sekali, menjaga dan memelihara pokok besar yang menjadi tempat berlindung haiwan lain. Kalau macam ni biasanya dekat hutan-hutan. Contohnya pokok yang monyet-monyet selalu duduk. Janganlah kita tebang pokok tu. Nanti monyet tu dah tak ada tempat tinggal. Jadi kita kenalah menjaga dan memelihara pokok tu supaya pokok tu dapat membantu menjadi tempat berlindung untuk haiwan lain. Okey, jelas semua? Okey, untuk tajuk ini kita hanya akan belajar secara basic saja. Macam cikgu kata tadi, insya-Allah kalau kita naik sekolah nanti kita akan menanam pokok. Jadi kamu boleh tengok proses tu. Okey, kelas? Okey. Jika ada masalah, kamu bolehlah berjumpa dengan Cikgu Ida. Boleh tanya Cikgu Ida, boleh WhatsApp. InsyaAllah. Kalau Cikgu Ida mampu bantu kamu, Cikgu Ida mampu. Cikgu Ida bantu. Okey. Terima kasih semua.